Yes. Saya kata Cina punya nama pun ada. Kadang-kadang nama dia apa? Tai kucing kan? Tai kucing. Ada what's wrong with that? Dia kata cuba baca banyak kali. Kata Abdul Rahman bin Tai kucing, namun jadi tai kucing. What is tai kucing dia? Tai kucing bukan tak tahu baca. Jadi kita kata itu tai kucing, pangsai dia. Puyalah dia kata. Tak patutlah buat. Jadi itu yang kita buat. Itu. Jadi kerana itu bukan bersalah. Betul saya petuakan dah 100 tahun berapa kali. Saya ingat 22 tahun saya jadi mufti. Sampai jadi kadi besar saya 13 tahun. Berapa tahun? Saya duduk dalam bilik fatwa kebangsaan ini sejak mula ditubuhkan. Kita bincang berkenaan bin ni dah 3 kali ke 4 kali dah keputusan. Dulu sekali masa Tan Sri Syekh Muhsin jadi mufti, dia bangkitkan kenapa kita tak boleh mengular. Dia kata kena dalam Quran boleh mengular. Boleh kita bersetuju mengular, tapi kesudahannya tak masuk, orang pun tak mau. Kita kekalkan balik, buat balik mesyuarat kita kekalkan balik dengan bin Abdullah atau bin Abdul Rahman atau bin Fatullah atau Rahmatullah. Itu. Kemudian bangkit pula masalah orang Islam boleh memberi salam kepada orang kafir. Assalamualaikum, boleh dia kata. Tak ada larangan. Kerana Quran mengatakan idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha. Kita kena tengok balik ayat tu. Kenapa Allah mengatakan huyyitum? Huyyitum itu adalah cara orang-orang jahiliyah hormat menghormati antara satu dengan yang kata hayyakallah. Itu kebiasaan. Jadi Tuhan kata bila orang tu buat begitu, fahayyu bi ahsani minha. Kamu jawabnya lebih baik daripada itu. Maka Tuhan jadikan salam. Assalamualaikum. Salam itu nama Tuhan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika al-salam. Itu salam itu nama Tuhan. Dan salam itu juga nama syurga. Jadi takkan kita bagi nama salam nama Tuhan kepada orang kafir. Dan takkan kita katakan syurga lah bagi orang kafir. Pasal itu kita dilarang bagi assalamualaikum kepada orang kafir. Tak boleh. Cuma Syed Qutub dalam Fiqh Sunnah menjawab, dia kata kalau orang bagi orang kafir bagi salam adalah biadab. Kalau kita jawab, dia kata selamat sejahtera kamu, assalamualaikum, kita jawab mampulah kamu. Boleh kita jawab waalaikumsalam. Dekat itu dia kata tak apa. Cuma Syed Qutub. Tapi ulama-ulama lain kata jawab waalaikum. Dan ada ulama lain jawab pertanyaan lebih sempurna dengan hadakallah. Ya, assalamualaikum, kita jawab hadakallah. Ada seorang beritahu saya, dia pun buat, dia kata hadakallah. Cina ni kalau jumpa dia, assalamualaikum tuan, dia jawab hadakallah. Lama Cina tanya, apa saya tak ada jawab waalaikumsalam? Pasal apa jawab hadakallah? Ya, awak bagi salam secara Islam. Saya kata mudah-mudahan Allah beri petunjuk pada masuk Islam. Lepas itu dia tak bagi salam dah. Jadi benda-benda macam ini jangan dikelirukan orang. Kita terpaksa jawab. Kita bawa nama mesyuarat, jangan dia tak cakap pun. Kopiah. Saya pergi melawat New Zealand baru ni untuk tengok penyembelihan. Kita pakai kopiah lah. Memang tabiat saya pakai kopiah pun. Di luar negeri saya tak pakai kopiah putih, saya pakai kopiah hitam. Saya takut juga kalau pakai kopiah putih hitam dia orang lah. Pakai kopiah hitam. Orang tanya apa? Ini pakaian kebangsaan Melayu. Saya jawab gitu lah. Dia kata apa? Apa tu pakai kopiah ni? Awak Islam pun kopiah ke? Sampai macam itu lah. Nabi kata dekat urus dia yang berjalan, dia tak mau jalan kami pun, jalan seorang dia. Kita kata sekali lah, kita jalan, tak seorang. Dia sesat, kami lah kebetabur pula bukan bila berkata jalan cari dia. Dia buat sesat. Jadi, pasal dia tak layak, pasal dia tak mau pakai kopiah. Islam bukan pada kopiah. Ini apa cerita? Padahal kopiah itu adat yang diterima oleh Islam. Pasal itu pada zaman dulu kalau buka kopiah atau buka kepala, tak, kalau dia orang Arab tidak berserban, jadi saksi nikah pun tak boleh, jadi wali nikah pun tak boleh, dianggap dia fasik. Orang Melayu pun dulu begitu. Tapi sekarang orang Melayu dah buka kopiah. Kebanyakan orang buka kopiah. Bahkan orang ustaz pun tak buka kopiah dah. Kadi pun tak buka kopiah.
Jadi sekarang ni tidak lagi dilakukan dengan umum balwa. Ditukar kepada hukum tadi pasik kepada umum balwa. Umum balwa ni dah jadi adat kebiasaan. Itu tak ada apa lah. Yang tak pergi sembahyang Jumaat tak pakai kopiah, yang tak azan itu sendiri muazzin tak pakai kopiah, orang tak kata apa lah kan. Dulu kalau kita sembahyang Jumaat tak pakai kopiah, orang halau keluar. Yang tak jadi azan orang tangkap. Itu benda-benda yang ma'ruf masa itu. Tapi kita tetap berpegang kepada yang apa telah diterima oleh Islam. Pakai kopiah tak ada masalah. Bahkan Nabi pun suruh kita pakai sorban. Kalau kita pakai kopiah, kita suruh pakai sorban. Pasal apa? Untuk membezakan di antara orang Yahudi dengan orang Islam. Orang Yahudi pakai kopiah juga. Dulu orang Yahudi pakai kopiah putih macam ni. Tapi bila dia tengok orang Islam dah pakai kopiah putih ni, dia dah ubah. Dia ubah kopiah hitam kecil buat atas kepala. Jadi sekarang ni tak ada sama lah. Pasal tu saya tak pakai sorban lah. Pasal tak ada Yahudi pakai macam ni lah. Yahudi pakai lain. Bila saya pakai macam ni, bila orang kata dia bukan Yahudi? Jadi zaman tu pakai macam ni tak pakai sorban sama dengan Yahudi. Itu Nabi kata mesti pakai sorban untuk membezakan di antara orang Islam dengan Yahudi. Tapi sekarang Yahudi tak pakai macam ni. Kalau saya pakai macam ni pergi tempat Yahudi pun orang Yahudi kata, bukan kata dia kamu orang kami. Tapi Pop pakai macam ni pak. Ini yang kita kacau sikit. Tapi Pop seorang lah, tak ada masalah. Jadi bukan kita nak berkelahi dengan siapa pun. Bahkan kita rasa bangga. Dia seorang doktor, dia kata dia seorang yang berpelajaran tinggi, dia ada PhD, dia ada semua. Tapi kita pun dalam jawatan kuasa syariah kita ada 2-3 orang yang depan profesor, doktor pun ada. Ada 2-3 orang, kalau saya nak sebut nama pun boleh. Yang profesor dalam hadis pun ada. Macam dia je kelulusan profesor hadis. Jadi tak ada pula pernah mendabik dada menyalahkan. Kita bincang. Ini terus mengatakan kita salah. Mereka nyebab kolot, pikiran tak terbuka. Itu satu perintah. Sudahlah orang dah menjauhkan diri daripada daripada mufti-mufti. Kita pula condemn lagi. Tapi yang orang tak percaya. Ini masalah yang kita hadapi. Sebab itu Nabi kata akhir zaman akan lahir, dia kata orang-orang yang dia punya cakap cukup mahir, tapi iman tak sampai ke dekat ni. Riak yang adanya ni kita bimbang. Kita bimbang. Saya bukan menuduh siapa pun. Tapi sakit dari buatnya semata-mata untuk mempertahankan. Seolah dah 22 tahun jadi mufti ni, dia pegang hak kolot. Dia tak fikirkan masalah ni. Padahal kita bincangkan bukan itu. Kita telah membincangkan masalah ekonomi. Itu lahirnya ekonomi Islam, takaful Islam. Yang hari ini alhamdulillah ada bank yang besar di dunia sekarang ubah daripada konvensional kepada bank Islam. Takaful sekarang jadi di Malaysia sudah jadi nombor 2. Bahkan dunia dah minta, dunia barat meminta takaful Islam supaya dikembangkan takaful Islam. Mana kita dah kembangkan. Kita bercakap dengan perubatan. Kita bercakap dengan Operation Maya. Yang orang belum buat lagi Operation Maya, kita dah bincangkan Operation Maya. Bahkan kita cadangan kerajaan kita supaya bergerak lebih maju. Operation jangan lagi buatnya operation sekarang ni, postmortem, belah badan orang dengan gergaji. Kita bedah dengan Maya. Operation Maya ni tak ada apa, cuma operation dia dengan secara gambar ya. Tapi boleh serupa, boleh belah badan orang, tengok seluruh anggota dia. Kalau dia kena tikam, kita boleh bedah dalam gambar tu. Buka dia punya badan, tengok berapa jauh pisau yang masuk ke dalam badan dia. Yang mana sebab membuat mati. Tak payah kita menyeksa ya. Kita dah bincang, bahkan kita dah putuskan. Tapi kerajaan kata kita tak mampu lagi. Dunia pun belum buat kecuali Amerika, kepada tentera-tentera Amerika. Itu saja. Kita dah bincang masalah itu. Kita bincang masalah butok, kita bincang. Lepas masuk masalah butok, ini perubatan harus, kerana ini moden. Tipu dia tak kira. Kita Islam dia bukan masalah moden tak moden. Masalahnya ada tidak unsur penipuan, gharar, atau unsur apa penzaliman. Ada tak? Kalau ada unsur gharar, unsur penzaliman, maka itu haram. Jadi buta umpamanya, orang tanya, itu nak bagi cantik, awet muda. Tapi saya kata, kalau saya, maaflah, saya tertarik nak kahwin dengan satu perempuan, berkilat muka, muda, tiba-tiba 2 tahun berkedut lebih tua pada muka saya kena tipu tak?
Pasal itu saya kata menghitamkan rambut itu haram, kerana bila dibasuh hari-hari tetap keluar putih. Itu penipuan. Pasal itu haram menghitamkan rambut. Kerana penipuan, unsur gharar itu ada. Itu baru keputusan katakan haram. Dia kata ortodok tak boleh apa langsung. Jadi kita tak appreciate kemajuan. Dan kita appreciate kemajuan tapi tidak sampai merubah hukum Tuhan. Betul. Itulah soal jawapan saya. Mudah-mudahan dapatlah waktu jawab. Terima kasih. Jika ada satu lagi dia, silakan.